Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zurinah binti Tahir selaku pensyarah untuk kelas SKAD 2353 Sistem dan Maklumat Pembangunan. Nama saya Abdul Azfar bin Ismail, memegang nombor matrik A178211, akan membentangkan tajuk pengurusan utility, iaitu sistem GIS dalam pengurusan utility. Dalam tajuk ini terdapat 5 kandungan, iaitu pengenalan, aplikasi dan fungsian GIS, analisis spasial, rajah berkaitan sistem dan proses, kemudian cadangan dan kesimpulan. Pengenalan utility. Utility ialah kemudahan sokongan seperti bekalan elektrik, bekalan air, lift dan sistem pencegah jenayah. Terdapat prinsip perancangan yang perlu diikuti dalam melaksanakan tapak laluan utility, iaitu antaranya teratur dan sistematik. Setiap pelaksanaan tapak utility perlulah teratur dan sistematik agar tidak menimbulkan sebarang permasalahan. Kedua ialah keselamatan. Setiap pelaksanaan tapak perlulah selamat kepada orang awam dan masyarakat. Tapak utility juga perlulah mempunyai penjimatan dan ekonomi, iaitu perlulah mengira kos-kos yang diperlukan sebelum melaksanakan tapak. Kemudian yang terakhir adalah keselesaan dan keindahan yang perlu dipatuhi. Setiap pelaksanaan tapak haruslah tidak mencemarkan alam sekitar dan sentiasa dijaga dengan baik. Penyediaan utility juga penentu kepada kualiti hidup, iaitu kepuasan perumahan. Menurut sebuah kajian, penyediaan utility memberi impak kepada kualiti hidup terhadap sesebuah kawasan perumahan. Pengurusan utility yang efisien adalah penting kepada negara kerana bukan sahaja dinikmati oleh penduduk tempatan, malahan juga diberi penekanan kepada sektor lain. Aplikasi dan fungsian GIS. GIS adalah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapat, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruam menurut US Geological Survey tahun 2005. GIS adalah satu set komputer yang menjadi alat bantu yang berkesan dalam mengendalikan data keruangan daripada aspek menyimpan, memanggil semula, memanipulasi, menganalisis serta memaparkan maklumat keruangan secara grafik. Terdapat 4 fungsi di dalam aplikasi GIS, iaitu fungsi sistem GIS dalam pengurusan utility digunakan sebagai pengurusan data atribut. Sistem GIS ini digunakan untuk meneroka data dalam pengurusan utility. Dan yang ketiga, sistem GIS juga digunakan untuk menganalisis data. Terdapat 2 jenis format data yang boleh digunakan dalam menganalisis data, iaitu data vektor dan data raster. Sistem GIS berfungsi untuk memaparkan data input dan data output. Ketiga adalah analisis spasial. Analisis spasial ialah kaedah di mana seseorang individu memodelkan masalah secara geografi, memperoleh data melalui pemodelan komputer dan kemudian menyiasat dan menilai keputusan. Untuk melaksanakan analisis spasial, terdapat beberapa langkah yang perlu dijadikan panduan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan jelas. Seseorang pengkaji perlu mengetahui tujuan atau hasil akhir analisis spasial. Data yang mencukupi perlu supaya proses dapat dilakukan sepenuhnya. Pengkaji juga perlu mengetahui siapa pengguna dan pelanggan dalam analisis spasial ini, mengetahui kaedah yang akan digunakan untuk melaksanakan analisis spasial ini dan cara penyampaian data yang dipersembahkan. Pengkaji perlu mengetahui kaedah dan jenis yang akan digunakan untuk melakukan analisis spasial. Terdapat beberapa analisis spasial, iaitu analisis ukuran, analisis pertanyaan, analisis buffer, analisis overlap ataupun tindihan, analisis permukaan dan analisis rangkaian. Yang pertama adalah analisis ukuran. Analisis pengukuran berfungsi dalam mendapatkan perimeter, panjang sisi dan luas poligon sesuatu kawasan. Contoh, fungsi analisis dalam perisian GIS ialah dimensi, panjang dan luas. Terdapat 2 jenis analisis ukuran, iaitu ukuran jarak dan ukuran poligon. Kedua ialah analisis pertanyaan. Analisis ini berfungsi dalam meneliti kualiti dan hasil analisis spasial. Berfungsi untuk mendapatkan keputusan yang relevan dan kriteria yang dikenal pasti dalam analisis spasial. Terdapat 2 jenis analisis GIS bagi jenis pertanyaan, iaitu jenis spasial dan bukan spasial.
Jenis spatial ini akan menerangkan lokasi dan kedudukan subjek analisis. Yang bukan spatial pula akan mengetahui atribut objek. Yang ketiga adalah analisis penimbal buffering atau penampan. Digunakan untuk menjana kekangan kawasan baru yang merangkumi objek seperti titik, garisan, kawasan dan lain-lain. Ia juga menghasilkan kawasan yang bertindih akibat daripada sebaran titik, garisan, kawasan dan sebagainya yang akan memberikan identiti baru bagi pertindihan tersebut. Keempat adalah analisis tindihan. Merupakan analisis yang digunakan dalam kajian ini iaitu pengurusan utility. Melibatkan multi-layer atau multi-objek. Dilakukan dengan meletakkan lapisan bertindih dan serentak dan analisis ini dilakukan pada data raster dan vektor. Dalam pengurusan utility, lapisan ini digabungkan untuk mendapatkan hasil di sebuah kawasan bandar. Lapisan bertindih mewakili lapisan jalan dan utility seperti salitan elektrik, pemotongan dan pelubusan sampah. Boleh lihat pada gambar rajah di sebelah kanan. Kelima ialah analisis permukaan. Analisis permukaan ini akan melibatkan data jenis 3D seperti analisis kontur, cerun, aspek dan pandangan. Analisis ini melibatkan pengagihan data 3D melalui koordinat X, Y dan Z. Z ialah ketinggian, kedalaman, suhu, taburan hujan, pendapatan, nilai pasaran hartanah dan kadar jenayah. Keenam ialah analisis jaringan. Merupakan analisis yang menghasilkan maklumat dalam bentuk rangkaian seperti jalan raya, sungai, pipe, utility dan sebagainya amat sesuai untuk tujuan analisis ini dijalankan. Memodelkan butiran spasial atau data yang berbentuk linear dan mempunyai ciri-ciri pergerakan atau aliran dari satu tempat ke satu tempat lain. Contohnya seperti rangkaian jalan raya, sungai, saluran pipe bekalan elektrik dan apa-apa bentuk rangkaian. Untuk cadangan bagi tajuk pengurusan utility, cadangan pertama ialah menyelenggara skim perparitan di bawah bidang kuasa PBT dengan mematuhi pilihan yang ditetapkan. Hendaklah mengikut ketetapan penyelenggaraan sedia ada agar pengurusan perparitan adalah lebih sistematik di sesebuah kawasan tersebut. Yang kedua, melaksanakan piawaian perancangan pemasangan kabel bawah tanah seperti kabel elektrik, kabel komunikasi dan sebagainya. Merancang pemasangan dan penyambungan kabel yang selamat, mesra alam dan ekonomik. Pihak berkuasa tempatan hendaklah melantik penunding panel sisa industri untuk melibatkan diri dalam mana-mana kontraktor yang terlibat dan mempunyai kapasiti untuk menyampaikan kemudahan industri dan perindustrian. Keempat, penguatkuasaan undang-undang dan mewujudkan garis panduan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti kontraktor, PBT, panel-panel yang terlibat dalam projek dan penyelenggaraan utility. Kesimpulan bagi tajuk pengurusan utility, garis panduan yang ditetapkan perlu diikuti untuk menyediakan laluan kemudahan. Kemudian, kemudahan utility adalah sebahagian daripada kajian persekitaran yang penting. Adalah bertujuan untuk merancang pembangunan rizab utility bagi pembangunan baru dan sedia ada serta mengawal sedia aktiviti. Sesebuah laluan kemudahan utility akan memberi keutamaan dalam sistem penyediaan rancangan tempatan dan pelan rangkaian. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar aspek-aspek yang dicadangkan dalam garis panduan ini dapat dipatuhi dan menjadi panduan kepada PBT dan pemaju dalam merancang, mengawal dan memantau penyediaan dan pembangunan tanah lapang dengan lebih berkesan dan mampan. Akhir sekali, sistem GIS ini perlulah diwar-warkan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar dalam mengejar cita-cita menjadi penduduk negara maju. Sekian, terima kasih.